sebuah sekolah terdapat 5 orang pelajar yang berkawan baik. Mereka ialah Sanda, Rose, Ernie, Long dan Sonia. Pada waktu petang, mereka curi-curi mandi di sungai tanpa kebenaran guru. Ini merupakan rutin harian bagi mereka. Mereka mandi di sungai dengan bersukaria. Apabila mereka sedar hari sudah lewat petang, mereka bersiap untuk pulang ke sekolah. Mereka pulang dengan cepat. Mereka berlari sehingga sampai ke sekolah. Sewaktu tiba di sekolah, mereka dimarahi oleh Cikgu Siti. Cikgu Siti menasihati mereka supaya tidak mandi di sungai lagi kerana berbahaya. Mereka meminta maaf kepada Cikgu Siti atas kesalahan mereka dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan Sonia pulang ke dom mereka selepas makan malam. Sewaktu di dalam dom, mereka berborak tentang aktiviti yang mereka lakukan sepanjang hari. Lama-kelamaan mereka mula berasa bosan. Rose mengajak kawan-kawannya untuk bermain sorok-sorok. Semua orang bersetuju dengan cadangan itu. Ernie dipilih untuk mencari kawan-kawannya yang lain. Mereka berlari untuk mencari tempat menyorok. Selepas habis mengira, Ernie pergi mencari kawan-kawannya yang lain. Rose dijumpai di belakang loker. Lalu, Sonia dijumpai di belakang pintu dom. Long pula dijumpai di atas katil di bawah selimut. Mereka semua berkumpul dalam dom dan mendapati bahawa Sanda tidak dijumpai lagi. Mereka mula berasa risau dan panik. Mereka mencari Sanda di seluruh asrama tetapi Sanda tidak dapat dijumpai. Mereka berjumpa dengan Cikgu Ali di Dewan Makan. Tiba-tiba, mereka terlihat Sanda sedang makan di meja yang berada di hujung Dewan Makan. Mereka berpelukan kerana berasa lega dan gembira setelah menjumpai Sanda. Di sebuah perkampungan, terdapat 2 adik-beradik yang dibesarkan di penempatan orang-orang asal. Adik-beradik tersebut ialah Nafis dan Nathira. Nafis merupakan seorang kanak-kanak yang pintar, manakala adiknya Nathira merupakan seorang kanak-kanak yang lincah. Pada suatu hari di kampung Chenglek, Nafis dan Nathira menemani bapa mereka memancing ikan di sungai. Bapa mereka mahir memancing ikan menggunakan panah dan busur. Pasangan adik-beradik tersebut membantu ayah mereka untuk menangkap ikan terbon. Semasa mereka memancing, terdengar bunyi harimau kumbang mengaum di dalam kawasan hutan. Kelihatan monyet-monyet bertempiaran di sekitar kawasan sungai. Nafis dan Nathira kelihatan kaget apabila terdengar ngauman tersebut. Bapa mereka segera mengemas peralatan memanah untuk pulang ke rumah. Setelah tiba di kawasan perkampungan, ayah mengarah Nafis dan Nathira pulang ke rumah. Manakala ayah memaklumkan kepada penghulu kampung mengenai suara ngauman harimau kumbang tersebut. Namun demikian, Nathira mengajak Nafis untuk kembali ke sungai untuk mengambil bakul rotan yang tertinggal. Setelah tiba di kawasan sungai, Nathira segera mengambil bakul rotannya. Namun harimau kumbang tersebut tidur di sebatang pokok di seberang sungai. Nafis dan Nathira mula panik dan mencari kawasan persembunyian. Nafis mendapat buah idea apabila terlihat terdapat sarang tebuan di pokok itu. Nafis mencapai busur dan panahnya untuk membidik sarang tebuan. Panah tersebut tepat mengenai sasaran lalu sarang tebuan itu jatuh ke arah kepala harimau kumbang tersebut. Harimau kumbang tersebut hilang kawalan lalu jatuh ke dalam sungai. Penduduk kampung berterima kasih kepada Nafis dan Nathira
kerana telah mengelakkan harimau kumbang tersebut menyerang kampung Chenglek. Puteri ialah seorang anak yang baik. Puteri selalu membantu ibunya melakukan kerja-kerja rumah. Dia tinggal di kampung Sentosa dan bersekolah di sekolah selamat. Makanan kegemaran Puteri ialah sayur ubi. Pada suatu hari, Puteri menemani ibunya pergi ke hutan yang berada di sebelah rumahnya untuk mencari sayur ubi. Setelah 1 jam mencari sayur ubi di dalam hutan, Puteri dan ibunya berehat di bawah pokok sambil makan roti yang telah dibawa oleh ibu. Puteri, mari kita berehat di sini. Baiklah, Ibu. Tiba-tiba, mata Puteri tertumpu kepada satu bayang-bayang yang berambut panjang di dalam sungai berdekatan dengan tempat Puteri berehat. Puteri berasa sangat takut dengan bayang-bayang yang kelihatan seperti pontianak itu. Ibu, apa tu? Puteri takut. Ibu Puteri menenangkan Puteri dan mengatakan bahawa tiada perkara yang perlu ditakutkan. Tenang, Puteri. Tiada apa yang perlu ditakutkan. Setelah mendengar kata-kata ibunya, Puteri meneliti bayang-bayang tersebut dan mendapati ianya merupakan kawannya Teh yang sedang mandi di sungai. Itu Teh lah. Hai, Teh. Teh menegurnya dan mengajaknya bermain batu seremban setelah meminta izin daripada ibunya. Hai, Puteri. Jom main batu seremban. Jom. Selepas bermain, ibu Puteri mengajak Puteri pulang. Puteri patuh kepada arahan ibunya. Puteri pulang dengan gembira kerana dapat mengumpul banyak sayur ubi dan dapat bermain dengan kawannya Teh. Puteri belajar sesuatu yang amat berharga pada hari itu, iaitu kita mestilah berani dalam menjalani kehidupan seharian kita. Sehari suntuk, Akmawati menjalani latihan bola baling. Dia nekat untuk berlatih bola baling dengan segala kudratnya kerana dia mahu menjadi pemain bola baling untuk sekolahnya. Akmawati menjadikan kakaknya sebagai idola kerana kakaknya berjaya merangkul gelaran Johan daerah. Setelah maghrib kian menjelma, Akmawati dan kakaknya memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun ibu mereka berpesan agar mengambil sedikit sayuran di hutan untuk dijadikan ulam-ulaman sewaktu makan malam. Maka mereka berdua pun menuju ke dalam untuk mencari sayuran yang diminta ibunya itu. Ibunya juga memberitahu bahawa sayuran itu mudah didapati di gigi sungai. Pencarian diteruskan. Akhirnya, mereka menjumpai juga apa yang mereka cari. Akan tetapi, kakak Akmawati mendapati terdapat beberapa anak batu sungai yang disusun secara bertingkat. Dia teringat akan pesan neneknya. Neneknya pernah berkata, "Jikalau kalian dilihat akan batu-batu yang disusun di sekitar sungai, maka segeralah beredar dari situ." Lama-kelamaan, suara ngilai ketawa semakin jelas kedengaran, seolah-olah bunyi tersebut datang dari sisi mereka. Lantas mereka berdua terlihat akan 3 susuk tubuh toyol. Mata yang merah dan kuku yang tajam sudah cukup membuatkan kedua-dua beradik tersebut panik dengan situasi tersebut. Tanpa melengahkan masa lagi, kakak Akmawati menaungkan, "Maklah tempat asal yang bermaksud pergi balik ke tempat asalmu, maka hilanglah toyol-toyol tersebut." Akmawati dan kakaknya bersyukur kerana tiada perkara yang buruk berlaku kepada mereka berdua. Keluarga mereka mengingatkan kepada mereka berdua agar kekal tenang supaya masalah yang dihadapi tersebut berjaya diselesaikan dengan baik.
Pada suatu hari, Zam, Zahira dan rakan-rakannya sedang berjalan-jalan di dalam hutan yang berdekatan dengan rumah mereka. Mereka meluangkan masa mereka dengan menikmati pemandangan pokok hijau, sungai jernih dan udara yang nyaman sehingga tidak sedar bahawa mereka sudah berada dalam kawasan yang terlalu dalam. Zam, Zahira terdengar bunyi yang aneh di belakang pokok besar dan mengajak rakan-rakannya untuk menjenguk apa yang tersembunyi. Setelah menjenguk apa yang tersembunyi di belakang pokok itu, Zam, Zahira dan rakannya berasa takut apabila melihat seekor binatang berbulu hitam dan sangat besar sedang memakan seekor itik. Mereka pun dengan perlahan mengundurkan diri supaya tidak mengganggu dan menarik perhatian binatang itu dan segera pulang ke rumah dan melaporkan kepada bapa Zam, Zahira. Bapanya terkejut dan bertanya, "Betulkah kamu nampak beruang? Kami pasti haiwan tersebut seekor beruang kerana berbadan besar dan berbulu hitam." Ayah pun bersedia dan mengumpulkan orang kampung untuk memburu beruang tersebut. Ayah dan orang kampung pergi ke dalam hutan untuk mengesan semula beruang itu. Setelah lama mencari binatang buas itu, mereka berjaya mengesan dan ayah tidak membazir peluangnya lalu menembak beruang tersebut. Beruang itu berjaya ditumpaskan kerana diserang hendak dan orang kampung lain bekerjasama untuk mengikat beruang itu pada satu kayu yang kukuh untuk mengandar beruang pulang ke kampung. Kami sekampung berasa amat gembira dan sebagai penghargaan dan rasa syukur, beruang itu dimasak dan dihidang kepada seluruh warga kampung. Zam, Zahira tidak akan melupakan peristiwa tersebut dan mengambil pengajaran untuk berhati-hati apabila memasuki hutan. Sekolah yang lalu, Tihrus menziarahi datuknya. Di sana, atuknya telah menceritakan tentang seekor gajah yang sangat besar. Gajah itu telah memusnahkan beberapa rumah sewaktu datuknya sama umur dengan Tihrus. Namun, Tihrus tidak mempercayai cerita itu dan menganggapnya sebagai cerita dongeng sahaja. Selepas mendengar cerita datuknya, dia keluar rumah dan pergi ke kebun untuk memetik ulam. Semasa Tihrus memetik ulam, dia telah mendengar jeritan yang datang dari hutan. Tihrus berasa gemetar dan mempercepatkan pergerakannya. Tiba-tiba, tanah yang Tihrus berdiri mula bergegar dan bunyi daun berdesir dan ranting yang patah semakin kuat. Bunyi ini menunjukkan ke arah Tihrus dan dia dapat lihat bayang-bayang yang bergerak. Tihrus menjerit dan lari ke arah rumah datuknya. Datuknya keluar dari rumahnya untuk melihat apa yang sedang berlaku. Tihrus masuk ke dalam rumah datuknya sementara datuknya memanggil orang kampung yang lain. Orang-orang kampung cuba menghalau gajah-gajah tersebut. Namun, usaha mereka hanya menjadikan gajah-gajah tersebut lebih terkejut. Terdapat beberapa orang yang cadang untuk membunuh gajah tersebut. Sewaktu Tihrus berada di dalam rumah, dia ternampak seekor anak gajah kecil yang sembunyi di belakang gajah lain. Tihrus sedar bahawa gajah-gajah yang berada di dalam kebun datuknya sesat dan berasa seakan diserang manusia. Rupa-rupanya gajah-gajah tersebut cuba untuk mempertahankan anak gajah juga. Tihrus bergegas keluar dari rumahnya dan memberitahu datuknya tentang apa yang diperhatikannya. Datuknya menerangkan situasi yang berlaku kepada penduduk kampung yang telah datang. Terdapat beberapa orang yang masih tidak berpuas hati. Namun, mereka bekerjasama antara satu sama lain bagai aur dan tebing untuk membantu gajah-gajah tersebut pulang ke hutan. Sejak itu, manusia dan gajah hidup secara harmoni.
Sonia merupakan seorang pemain bola baling di sekolahnya. Dia gemar menonton K-drama dan K-pop, terutamanya BTS. Sonia dan kawannya bermain batu seremban pada waktu petang di tepi rumah Pak Guy. Jomlah balik, kejaplah. Tanpa mereka sedari, hari sudah lewat petang. Sonia ingin balik ke asrama, tetapi puteri enggan dan sambung bermain. Keadaan di sekitar Pak Guy itu menjadi semakin seram. Mereka pun berkemas untuk pulang ke asrama. Semasa berkemas, Sonia merasakan ada sesuatu sedang memerhatikannya dari belakang pokok kelapa. Dia pun menoleh ke belakang dan ternampak satu lembaga menakutkan berambut panjang. Muka Sonia pucat. Dia menarik tangan kawannya puteri berlari pulang ke asrama ketakutan. Malam itu, Sonia mendapat demam panas. Keesokan harinya, Sonia memberitahu kawannya puteri bahawa dia demam panas kerana terkejut dengan kejadian semalam. Sonia pulang ke rumah hari berikutnya untuk mendapat rawatan serta memulihkan semangatnya. Sejak itu, Sonia dan puteri tidak lagi mendekati di tepi rumah Pak Gad itu.